اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفعك يا ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم خاتم النبيين الصديق الأمين مصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بهداياته أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Ilahi kerana dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya yang sudah pasti kita mengharapkan Tuhan meletakkan kita di syurga-Nya nanti. Dan kita juga berkeyakinan dan insya-Allah akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mematuhi, mengikuti segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manual kehidupan kita sehari-harian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cintakan aku Allah, maka ikutlah kita akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah pasti kita juga akan dikasihi sebagaimana Allah mengasihi kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama bagi kita, Allah otomatik ampunkan dosa-dosa kita kerana Allah itu mempunyai sifat yang maha pengampun dan pengasih. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, kita masih lagi membincangkan buku yang bertajuk tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpul oleh Imam At-Tirmizi. Dan insya-Allah pada minggu ini kita teruskan sedikit sebelum kita masuk kepada tajuk yang lain tentang tajuk kita seterusnya. InsyaAllah pada minggu ini kita akan bincangkan tajuk yang ke-18 dalam buku Syama'il Muhammadiyah, iaitu tentang sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarung ni tuan-tuan kain lah. Sebelum ni saya dah bincangkan bersama secara umumnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan semasanya bukan hanya memakai saub ni, jubah yang kita pakai ni, ataupun jubah macam mana pakaian orang-orang sahabat kita di Pakistan. Dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai izar, iaitu sarung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana dalam hadis-hadis yang lain menyebut kebanyakan dilihat suka memakai kain, bukan kain pelikat cap gajah tuan-tuan ya, kain yang diberi oleh pedagang daripada Yaman. Saya pun dah ceritakan benda ni dulu tuan-tuan, ni sebagai satu ulangan. Kain macam kain batik lepas yang panjang itu tuan-tuan, tidak ada jahitan dia, dipakai dan lipat. Itu kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika-ketika tertentu. Maknanya kalau kita nak pakai jubah boleh, nak pakai top boleh, nak pakai baju biasa boleh, nak pakai seluar boleh,
Keadaan ini semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, dan jangan ada orang yang deny, mempertikai bahwasanya itu sahaja pakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengglamourkan sebahagian daripadanya dan meninggalkan keseluruhannya. Yang terbaik apa dia, kita buat semuanya. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dah bincang pada bulan-bulan yang lepas, tuan-tuan, letakkan dia punya serban dia menutup kepala, kita akan bincang juga, tuan-tuan. Kadang-kadang Rasulullah letakkan di antara kedua-dua bahunya, yang itu yang sahih, kedua-dua bahunya. Imam yang letak selempang kat sini dan pin kat sini, wallahu alam bisawab, ilaihi warji wal ma'ab. Tak tahu wallahu alam daripada mana. Itu sumber yang sahih. Dan kadang Rasulullah menaikkan izar dia punya apa, ghutrah yang ini tuan, naik kepala dia, dan kadang-kadang Rasulullah lilitkan macam serban. Sama ada serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertakan dengan kufiah, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus balutkan serban dia macam orang Qatar, tuan-tuan. Terus pakai. Boleh semua, tuan-tuan. Yang penting apa, tuan-tuan? Rasulullah suka tutup kepala. Rasulullah suka tutup kepala, dan Rasulullah suka pakai serban, terutamanya dalam apa? Upacara rasmi. Contohnya ketika memberi sarahan, ketika berkhutbah, kan? Kerana serban ini merupakan pakaian himmah, menunjukkan apa, tuan-tuan? Kemampanan, kematangan, tuan-tuan, ketika kita bercakap. Itu serban, tuan-tuan, ya. Jangan kita pakai serban, tuan-tuan, sampai kita nak sujud pun susah. Itu semua kena pastikan. Dan sifat serbannya, iaitu kita bincang dulu, tuan-tuan, 12 hasta. 12 hasta panjangnya, dan yang paling pendek 9 hasta. So kalau kita nak pakai serban, ikutlah. Kalau tak nak pun tak apa. Itu dari segi panjang dia. So insya-Allah pada hari ini, tuan-tuan, kita nak melihat sedikit tentang apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu. Yang kedua, cara pemakaiannya, dua. Yang ketiga, kalau kita dah pakai, betul-betul ikut KPI Rasulullah ataupun tidak. Ada orang yang pakai kain, tuan-tuan, melondeh, tuan-tuan, bawah perut, tak kisahlah, tuan-tuan. Ada orang yang pakai kain, tuan-tuan, digulung yang sampai dekat dengan dia punya lutut. Ada orang yang pakai kain, tuan-tuan, sampai sapu lantai, tuan-tuan. Jadi keadaan mana, kategori mana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat, tuan-tuan, satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 72, ya. Siapa yang ada kitab ni, muka surat 72. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dipetik daripada bainana ana amshi fil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha qal ama laka fiyya uswah fa idza izaruhu ila nisfi saqayhi. Itu dia, tuan-tuan. Maksudnya, ketika saya berjalan di kota Madinah Al-Munawwarah, ada seorang yang menegurku dari belakang, angkatlah sarungmu. Angkatlah sarungmu tu artinya kain kita lah, tuan-tuan. Kalau kita pakai kain sekarang ni, sungguh hal itu akan membuat sarungmu lebih bersih dan lebih awet. Ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sarungku hanyalah sehelai kain yang berwarna putih bercampur hitam. Maknanya harus tak harus? Harus. Nak pakai kain berkala-kala tak apa. Nak pakai kain satu warna pun tak apa. Tapi siapa-siapa yang pakai kain putih yang nipis, pakailah seluar dalam yang panjang, kan? Jangan duk suka-suka, tuan-tuan, ya. Itu satu contoh. Kemudian beliau berkata, tidakkah engkau meneladani aku? Nak pakai kain tu Rasulullah sampuk spontan. Apa dah hal Rasulullah? Contoh gitulah, kan? Ini kain aku, kan? Kain ni pula tak ada apa-apa, biarlah aku pakai saja-saja. Kata Rasulullah, kalau kamu nak pakai, kamu nak ikut siapa pakai? Yang terbaik. Kita sekarang pakai, nak pakai pakaian siapa? Ikut siapa? Yang terbaik, kata Rasulullah. Tidakkah engkau meneladani aku? Saya
perhatikan beliau, ternyata hujung sarung beliau hingga setengah betis beliau. Tuan-tuan, naik ke atas. Maknanya kalau kita nak pakai, tuan-tuan, dalam banyak hadis cerita kepada kita, dia punya kain sarung tu atas daripada dua mata kaki kita yang sebelah bawah. Kan kat betis tu ada bendul, tuan, dua kat atas dia. Kalau kita nak pakai seluar pun begitu juga, atas daripada tu. Kan. Sebab kalau kita lebih daripada itu, akan menyerupai seperti pakaian-pakaian orang yang sombong. Siapa dia sombong? Terlalu sombong dalam dunia ni siapa, tuan-tuan? Iaitu orang Yahudi. Tu nak kena beza, tuan-tuan. Kan. Kita nak pakai apa, pakailah, tuan-tuan. Nak pakai kot, pakai teleher, bos jaket, pakai. Tapi jangan bila kita pakai itu, kita hilang kewarasan kita sebagai orang Muslim. Kan. Pakai saja tu dah berubah jadi orang Barat. Barat tu halal, tuan-tuan. Ni mencontohi pula perangai-perangai orang kafir. Kalau kita pakai pakaian yang kita rasa macam orang Arab, tapi janganlah jadi perangai orang Arab, tuan-tuan. Bukan semua orang Arab ni perangai dia bagus-bagus, tuan-tuan. Kan? Ada juga perangai-perangai yang bagus, ada juga perangai yang tak bagus. Kita ambil yang baik-baik. Jadi kalau kita bermemakai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, confirmkan bahawa pakaian itu sekurang-kurangnya menolak kita daripada melakukan maksiat. Itu dia, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya nak lihat sedikit, tuan-tuan, tentang isbal. Isbal ni, tuan-tuan, iaitu memakai pakaian yang panjang ke bawah. Sebab kalau kita nak solat, tuan-tuan, kalau pakai seluar, pastikan kita lipat seluar tu sampai atas betis. Ini ijma' ulama. Imam Nawawi ni, tuan-tuan, di antara murid terkenal Imam Syafi'i. Dia kata tak apa, harus sahaja hukumnya. Kata Imam Nawawi, tapi ijma' ulama. Semua ulama-ulama bila ditanya, sebab hadis yang menyokong tentang isbal ni, tuan-tuan, tentang pakai apa sahaja, tuan-tuan, kain ke seluar ke apa, tuan-tuan, hendaklah melewati atas daripada betis mata kaki kita. Jadi kalau nak sembahyang, pastikan dia terlipat ke atas. Boleh, tuan-tuan, ya. Ini bukan hanya setakat sunnah saja-saja. Kan? Kalau kita buat tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berduka cita. Okey. Dalam satu hadis, tuan-tuan, Ibnu Majah, tuan-tuan boleh lihat, buka hadis tu. Hadis yang ke-3564. Kata dia, Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Haddatsana Yazid bin Harun, anba'ana Syariku an Abdul Malik bin Umair bin Husain bin Qabisah al-Mughirah ibn Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sufyan bin Sahl, la tasbil fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah. Abu Bakar ni bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun. Sebenarnya kita tak payah baca pun, tuan-tuan, dia punya silsilah hadis ni, tuan-tuan. Tapi tak apa, kita nak tengok siapa yang menceritakan hadis ni. Telah memberikan kepada kami Syarik dari Abdullah Malik bin Umair, dari Husain bin Kubaisyah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, ya Rasulullah telah bersabda, wahai Sufyan bin Sahl, jangan kamu memanjangkan kain sarung atau celana. Kain sarung atau celana, kain sarung yang kita pakai, celana seluar lah, tuan-tuan, kan? Melebihi mata kaki. Mata kaki ni, tuan-tuan, kita punya betis tu, atas tu ada mata kanan kiri, tuan-tuan. Jangan lebih daripada itu, kerana Allah membenci orang-orang yang memanjangkan kain sarung atau celana yang melebihi mata kaki. Bukan saja ittifaq ulama, tuan-tuan, tapi hadis ni terlalu banyak Rasulullah cerita tentang larangan melebihkan ketika kita pakai sarung ataupun seluar sampai melebihi bawah daripada betis kita. Kan. Kalau cerita, tuan-tuan, ada beberapa hadis lagi. Kan. Dan sehingga kan ada ulama yang mutasyaddid, sangat-sangat particular sebenarnya, tuan-tuan. Tak boleh langsung berkompromi, tuan-tuan. Pegang sungguh. Kan. Sampai dia kata, orang yang pakai kain ini, tuan-tuan, atau seluar melebihi daripada betisnya, solatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tempatnya di neraka.
Yang ketiga dia kata Allah sangat-sangat murka dan benci sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka dan benci. Saya sebut tuan-tuan mula tadi tuan-tuan ya. Maknanya di sana ada Imam Nawawi kata sedikit pelepasan kepada orang yang kata dia ni Imam Syafi'i. Tapi pendapat dia berkeseorangan. Imam jumhur ulama kata tuan-tuan, hendaklah kita menaikkan kain kita. Okey, itu yang dah pakai kain tuan-tuan. Dan untuk orang yang dah pakai kain, jaga aurah dia. Tapi sekarang jarang berlaku lah tuan-tuan. Ataupun ketika dia naik motor, dia pergi cincin kain dia sampai nampak dia punya lutut. Dah haram hukumnya tuan-tuan. Jadi kain luar sembahyang, kain dalam sembahyang, sama saja hukumnya. Jangan bila kita buat sembahyang, dia jadi lain, keluar sembahyang, jadi lain. Macam itulah yang berlaku sekarang ni tuan-tuan kepada umat-umat yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Dia buat declaration, ini adalah selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam jangka masa yang sama, dia telah membuat perkara-perkara yang lara, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kena pastikan tuan-tuan. Dan kita dah bincang sebelum ini tentang salawat tuan-tuan. Nak selawat, selawat. Nak bermadah, bermadah. Nak nyanyi, lantak koma lah menyanyi. Jangan kamu kata pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyanyi. Ini masalah tuan-tuan. Kita buat declaration yang besar-besar bahawasanya ini adalah selawat perdana yang siap sekali tuan-tuan dengan apa tuan-tuan? Muzik dan nyanyian yang memang dilarang oleh Islam dan agamanya. Tuan-tuan boleh rujuk perkara ini dalam fiqh Imam Syafi'i, kalau ada tuan-tuan boleh buka, atau yang terdekat tuan-tuan pergi ke Melaka, tengok fatwa Majlis Agama Islam Melaka telah menfatwakan tidak ada muzik untuk kita berselawat ataupun dalam agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Dah ada belum tuan? Dah ada. Jadi saya nak sebut sekali tuan-tuan, kalau kita nak lakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastikan sunnah itu betul-betul mengikut apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak berselawat, pastikan betul-betul salawat itu mengikut salawat yang diselawatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada keharusan-keharusan tertentu tentang orang bermadah ataupun berburdah. Wallahu a'lam bissawab. Kan? Nak tanya tuan-tuan, semua orang suka, termasuk saya suka tuan-tuan. Lagilah kalau ada duk dia, ada gendang dia tuan-tuan, semua orang akan jadi seronok. Itu memang kaedah umum manusia. Tapi jangan kait-kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita takut nanti fal yatabawa maq'adu finnar. Kita takut kita menempatkan diri kita, kursi kita di mana tuan-tuan? Tempat duduk kita di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan sesuatu itu, kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anjur dan suruh. Wa ya'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu tuan-tuan, dalam masa yang terdekat ni tuan-tuan, sambil-sambil kita celah ni tuan-tuan, kan, kita ditimpa dengan musibah yang terlalu banyak sekali tuan-tuan, dengan flight yang tak jumpa, sikit je flight yang tak jumpa, kan, dengan bomoh yang terjun ke laut, kan, memokat cari apa benda tuan-tuan, dengan syiriknya, dengan macam-macam tuan-tuan. Dan dalam jangka masa yang sama kita ada konsert rahsia tuan-tuan, yang mengorbankan banyak jiwa-jiwa orang Islam. Dan dalam jangka masa yang sama tuan-tuan, banyak lagi proses meluluskan lesen-lesen arak, lesen-lesen rumah-rumah yang mungkar. Kita ni nak jadi apa tuan-tuan? Dalam masa yang sama kita rasa kita cinta kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita menodai Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, kita akan menempah tempat kita di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata apa tuan-tuan? Sebaik-baik nikmat kepada ahli ibadah iaitu sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Kita alhamdulillah dah bagus dah tuan-tuan. Tapi setakat mana alhamdulillah kita ini tuan-tuan betul-betul mengikut kriteria yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan bila kita tengok macam alhamdulillah, ada juga orang buat. Bab agama tak boleh kita kata ada juga, bagus juga, tak boleh. Ibnu Qayyim kata apa tuan-tuan? Kalau kita nak beribadah, pastikan dalilnya dulu. Kalau ada dalilnya baru buat dulu. Kita tak buat dulu baru cek ada tak? Oh boleh, sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit tak apa, tak ada dalam agama tuan-tuan. Itu masalah kita tuan-tuan. Jadi kita menempa masalah kita dan kita kata dalam masa yang sama, I love you ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kamu ya Rasulullah. Tapi kalau depan Rasulullah kata apa? Kamu pembohong.
Kita cerita ni tuan-tuan berdasarkan dalil hadis yang sahih. Kita lihat tadi ketika mana sahabat ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman bila? Zaman Rasulullah. Cuit bahunya dan bercakap, kain kamu tu panjang sangat. Kain kamu tu panjang sangat. Sampai menyapu lantai. Sampai melebihi daripada betis kamu. Dia toleh ke belakang. Rasulullah rupanya. Tak apalah ya Rasulullah, ini kain je, tak ada masalah apa pun. Hak milik aku. Colornya pun hitam putih je. Well, tak apa, saja-saja nak seronok. Kata Rasulullah, kalau kamu nak pakai mengikuti aku, siapa yang paling baik, kamu kena ikut aku. Aku tak pakai kain yang macam ini. Bayangkan tuan-tuan, tu live, hidup Rasulullah tegur. Dan hari ini tuan-tuan, kalau Rasulullah datang kepada kita tegur, agak-agaknya tuan-tuan kita akan bercakap seperti sahabat tadi, tak tuan-tuan? Mungkin. Jangan kata macam tu tuan-tuan. Orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, dialah orang yang paling sibuk di Mekah Al-Mukarramah, paling sibuk tuan-tuan. Palu gendang. Oi, aku dapat anak buah Nabi Muhammad. Dan dia pilih susu daripada unta dia yang paling dia sayang, yang paling terbaik untuk dibagi minum kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pilih daripada jariah yang terbaik, Suhaibah tuan-tuan, untuk disusukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamanya juga Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusu dengan jariah yang. Siapa yang sibuk? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik kepada bapak dia, rapat tak rapat. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa dia? Inni rasul ilaikum. Tabballaka ya Muhammad. Alihadza jama'atana. Bila Rasulullah kumpulkan mereka di mana? Allahu Akbar, di sofa tuan-tuan. Apa kata Abu Lahab? Dia juga yang kumpulkan orang. Wahai Muhammad, hanya setakat ini kamu kumpulkan kami semua ni, daripada kalangan pemuka-pemuka, daripada orang bawah sampai orang atas, nak dengar kata-kata gila kamu. Alihadza jama'atana taballaka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Siapa dia tuan-tuan? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam peperangan Badar tuan-tuan sebut, dalam peperangan Badar nak membezakan di antara keluarga kita yang sedara sedaging tuan-tuan, iaitu keimanan kita. Hari inilah hari penentuan kita di antara yang kafir dan yang Islam, mukmin. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buatlah apa-apa declaration pun tentang aku ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau sifat dan perangai dia serupa dengan Abu Lahab, Abu Jahal tuan-tuan, tempat mereka di mana tuan-tuan? Di neraka. Jadi tidak ada tuan-tuan diskriminasi dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupa saja. Bila Fatimah bertanya tentang masalah hukum Islam hudud tuan-tuan, kalau Fatimah mencuri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dulu aku potong tangannya. Tak ada nak kata sebab dia ni nanti akan jadi, tak ada. Kalau dia bersalah, dia tetap akan dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikitlah tuan-tuan untuk pencerahan kita pagi ini, supaya siapa-siapa pun yang datang kepada kita, kalau dia berkata ini hadis, kita tengok apa dia hadis, dan ini dibuat oleh Rasulullah, adakah betul-betul dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita takut nanti kita akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ni apa dia tuan-tuan? Kita ni tak mengikut kehendaknya. Sebab yang paling bahaya tuan-tuan, setiap rasul ini tuan-tuan nanti akan diutuskan di dalam dunia, dan dia akan menjadi saksi kepada kita ketika mana tuan-tuan, ketika mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada hadis yang kedua. Tuan-tuan, jangan stres tuan-tuan ya. Ini saja orang kata untuk memanaskan pagi-pagi subuh ni tuan-tuan, tentang hanya sebut pasal pakaian saja. Don't waste your time, jangan buang masa. Pasal pakaian saja boleh jemput kita masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, apa pilihan kita tuan-tuan?
pilihan kita adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita dijamin untuk masuk ke syurganya. Okey tuan-tuan, kita masuk yang kedua, cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali tuan-tuan, nak duduk Rasulullah aja. Nak duduk. Apa salahnya ustaz? Bertengoklah nak duduk Rasulullah aja tuan-tuan. Nak makan pun Rasulullah aja. Nak tidur pun Rasulullah aja. Nak mati pun Rasulullah tunjukkan cara nak mati yang baik. Orang yang mati dia takkan rasa dah tuan-tuan. Jadi orang yang mengiringi kematian itu tuan-tuan, ajarkan dia benda yang baik. Contohnya begitu. Jadi tuan-tuan, sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan pimpinannya untuk pimpin kita sampai pastikan kita masuk syurganya. Salam, salam ya salam. Kita sebut tuan-tuan ya, banyak perkataan salam yang digunakan oleh Allah untuk mengiringi mereka-mereka yang dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, kita lihat hadis ini. Saya minta maaf, saya sebenarnya ada gambar dia punya dia punya model ni, nak tunjuk macam nak duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Selain daripada duduk yang sembahyang ni lah. Tapi saya tak bawa pula dia punya jam tadi tuan-tuan, tak apa. Kita lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya, kalau saya ada salah tuan-tuan tegur saya. Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ni tuan ya. Kita lihat jalan Rasulullah dulu. Yang duduk ni nanti kejap lagi. Silap saya. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu nutwa lahu. Inna la nujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtaris. Hadis daripada Abu Hurairah. Saya tidak pernah melihat apa pun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah matahari beredar di wajah beliau. Saya juga tidak pernah melihat seseorang yang jalannya lebih cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bumi ini dilipat untuk beliau. Subhanallah. Maknanya Rasulullah ni kalau berjalan tuan-tuan, tak toleh kanan kiri dia tuan-tuan. Yang mula-mula kita dah bincangkan. Kan? Sebab Rasulullah kalau nak menulis, dia akan tulis dengan badan-badan dia sekali. Kemudian jika berjalan, seolah Rasulullah tu jalan ni macam nak tumbang tuan-tuan. Dan laju. Kan? Sebab tidak mau ada gangguan di kanan dan kiri dia. Kami harus memaksa diri kami untuk berjalan seperti itu dan beliau tidak peduli terhadap rasa lelah kami. Kalau Rasulullah berjalan tuan-tuan dengan sahabat, laju dan pantas. Bukan lumba lari, bukan lumba jalan, tak. Memang itu sikap berjalan. Maknanya jalan dia tidak terhengah-hengah tuan-tuan. Kan? Tidak terhengah-hengah. Tidak jalan dia belenggang kangkung tuan-tuan. Dulu kan ada tuan-tuan ya, orang kata jalan belenggang kangkung, relax. Itu jalan kat supermarket. Nak tengok tu, tengok ni. Sebab Rasulullah tak ada masa nak pergi supermarket, tak ada masa nak pergi pasar. Pernah Rasulullah ke pasar dan dikata dia orang Yahudi. Kau tengok Muhammad tu kan? Dia kata dia tak boleh tak bagi orang minum berdiri. Hari ni dia minum berdiri. Dia kata dia tak jalan kat pasar. Hari ni jalan pasar. Tengok orang Yahudi tuan-tuan. Ada saja dia nak belasah kita tuan-tuan. Kanan kiri dan depan belakang tuan-tuan. Bukan hanya setakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinanya tuan-tuan. Sebagai utusan Rasul, berani dihina. Hari ini mereka bunuh 579 orang Islam. Siapa yang bunuh? Orang Islam. Arahan siapa? Yahudi. Kenapa Yahudi nak bunuh? Sebab mereka rasa mereka sudah diganggu gugat. Begitulah ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah dan memerintah di Madinah Al-Munawwarah. Mereka berperang sama mereka sebab apa tuan-tuan? Sebab kerana jawatan dan takut kekayaan mereka, kepentingan mereka, politik mereka, sosial mereka, ekonomi mereka akan tergugat. Dan begitulah mereka sanggup bunuh. Dan yang jadi orang pembunuhnya siapa tuan-tuan? Orang Islam sendiri. Jatuhkan hukuman bunuh. Belum ada dalam dunia ini tuan-tuan sesadis ini tuan-tuan yang berlaku. Gantung sampai mati. Tuan-tuan tengok tuan-tuan.
Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan? Tuan, Yahudi hanya ditinggalkan sedikit saja tuan-tuan. Dan ada bakinya di Iran, di Asfahan, ada 70,000. Dalam hadis yang sahih sebut apa? Nanti akan bangkit Yahudi di Asfahan bersama-sama dengan Dajjal. Tuan-tuan boleh baca hadis itu nanti tuan-tuan. Untuk apa? Menebarkan kemungkaran dan mencegah kebaikan. Di mana Yahudi tuan-tuan? Di Palestin dia gaduh betul-betul tuan-tuan. Di Iran, di mana tuan? Asfahan, di mana tuan-tuan? Di Iran, mereka buat apa tuan-tuan? Mereka dibela, mereka diternak. Apa sahaja mereka nak dibagi. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita kata bahawasanya mereka-mereka ini, orang-orang Iran yang berfahaman Syiah ini tuan-tuan, memang betul-betul mencipta onak dan duri tuan-tuan, untuk menghancurkan orang Islam. Dan tuan tengok kenyataan yang terbaru dia, apabila Malaysia tuan-tuan berterang-terang telah mengeluarkan satu deklarasi khas melarang dan mengharamkan ajaran Syiah di Malaysia. Apa dia buat tuan-tuan? Dia akan putuskan hubungan diplomatik dia dengan Malaysia. Tuan-tuan jangan main-main. Jangan main-main dengan mereka ni tuan-tuan. Bukan hanya setakat di Malaysia tuan-tuan, di Saudi sendiri mereka tak boleh buat apa. Sebab kalau mereka dilarang untuk berjumpa atau datang ke Mekah Al-Mukarramah tuan-tuan, mereka akan declare peperangan. Ini cerita ni bukan cerita sekarang tuan-tuan, cerita dulu dah berlaku. Sebab kenapa mereka berani tuan-tuan? Sebab di belakang dia ni tuan-tuan, semua orang-orang kafir belaka tuan-tuan. Semua orang-orang yang menyokong gerak-geri dia, yang boleh menumbangkan Islam bila-bila masa. Macam mana tuan-tuan? Bersedia tak bersedia tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat. Kan? Ada orang forward kepada saya baru-baru ni tuan-tuan. Alhamdulillah benda ni selesai. Contoh tuan-tuan, kita tak sedar dalam buku anak kita SRA, Sekolah Rendah Agama tahun 3, buku khot dia, kan? Buku khot dia tuan-tuan, saya ada dia punya tu kat sini tuan-tuan, kan? Alhamdulillah. Tapi benda ni cuma saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, tengok macam mana dia orang masuk tuan-tuan, dan tengok bagaimana kita tuan-tuan ditipu hidup-hidup oleh mereka ni tuan-tuan. Dia kata dalam buku ni tuan-tuan, dikirim terbalik, saya pun tengok terbalik tuan. Kullu yaumin Ashura wa kullu ardin Karbala. Ni dalam buku anak kita, buku Jais ni tuan-tuan. Tapi alhamdulillah ditarik. Cuma saya nak cerita pada tuan-tuan, kita tak kisah. Alah tak apa, just tulis je, kita tak kisah. Tapi itu salah satu di antara nak bagi highlight kepada orang, kami masih hidup. Oi, kamu kena tahu bahawa kami bangsa yang bertamadun. Dia kata apa? Setiap hari adalah hari Ashura. Tuan-tuan tahu apa dibuat hari Ashura kan? Mengingati siapa? Kemudian setiap muka bumi ini adalah bumi Karbala. Faham tak faham tuan-tuan? Maknanya dia nak pastikan semua dunia ni dia punya. Kita pandang secara umumnya, tak ada apa-apa ustaz. Yang ini yang nak dikatakan oleh siapa Presiden Libya itu yang telah mati dibunuh, tuan-tuan. Hujung mati dibunuh. Kalau tak, dia pun samalah tuan-tuan. Kan? Siapa? Gaddafi. Dia kata, wahai Arab, bangun. Arab bangun. Jangan tidur, bangun. Hari ini kita telah diceroboh oleh orang-orang Salafi. Orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan mengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek dalam YouTube tuan-tuan. Ini ucapan dia kalau belum dipadam, sebelum dia mati dibunuh. Pastikan kita kembali kepada pemerintahan kerajaan Fatimiyah. Betul, Fatimah ini adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pasal Fatimah tu tuan-tuan. Dia nak kesyiahan itu ditonjolkan. Pastikan. Dan hari ini kita telah digugat oleh Saudi, dan hari ini kita telah digugat oleh Yaman, dan hari ini kita telah digugat oleh Jordan. Pastikan sahabat-sahabat kita yang 3 ini lenyap. Tuan-tuan, ini ucapan Presiden tuan-tuan, Ketua negara. Bangun wahai orang Arab. Kecil ke besar tuan-tuan? Besar ke kecil tuan-tuan? Kalau kita rasa, alah, dia cakap je ustaz, dia pun dah mati.
Dia dah mati tapi semangat dia macam bara api di dalam serkam, tuan-tuan. Macam api dekat tanah gambut. Hujanlah macam mana pun, dia masih lagi membara. Bahaya tak, tuan-tuan? Itu saya nak sebut secara umum. Kan? Tengok sampai kepada penulisan itu, kan? Anak kita nak tulis memang tak faham apa-apa, tapi satu masa, aku pernah baca ni, setiap hari Ashura dan setiap bumi ini adalah bumi Karbala. Hancur kita, tuan-tuan. Secara umum je memang tak ada apa-apa, tapi tengok ada logis dia, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah. Kan? Okey, itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok, tuan-tuan, cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langkau sikit ya. Patutnya hadis ke-20 ni tutup kepala, tapi saya nak tengok yang jalan Rasulullah cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan boleh ya? Duduk ni hadis yang ke-21. Kita tengok salah satu di antaranya muka surat 80. Boleh sikit lagi ya? Boleh ya? Sikit lagi saya minta. Kan jalan-jalan jumpa ni. Allahu akbar. Okey, hadis kita baca sikit, tuan-tuan. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'ilun qurfusa. Ini salah satu di antara cara duduk. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi' fil jilsah fa ur'idtu min al-faraq. Maksudnya, Qailah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Beliau sedang duduk dengan lutut diangkat menempel perut. Qailah berkata, ketika saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat usut, saya gemetar kerana khawatir. Kan. Niat cerita duduk ni, tuan-tuan ya. Okey, cerita duduk. Tapi ada gambar saya boleh tunjuk, insya-Allah. Saya tunjuk je kat sini. Okey. Cara pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tuan-tuan. Cara yang baik iaitu cara duduk ketika kita dalam sembahyang. Kan. Cara ketika kita duduk dalam sembahyang. Kan. Apa cara duduk kita dalam sembahyang, tuan-tuan? Iaitu kita duduk dengan iftirash ataupun tawarruk. Duduk ketika membaca tasyahud yang pertama dan tahiyat akhir. Itu yang paling baik. Kalau kita boleh duduk macam tu, tuan-tuan, subhanallah. Nak cerita bukan cantik duduk tu je, tuan-tuan. Pendarahan kita automatik jadi bagus. Kalau tuan-tuan nak tengok, sila rujuk kepada buku Bagusnya Sembahyang yang UM buat tu, kan, yang dipelopori oleh beberapa orang. Okey. Yang pertama, cara duduknya bersila. Kan. Bersila. Tak nampak juga. Minta maaf lah. Kan saya dah try ni. Tak apalah, bersila macam tuan-tuan lah. Elok. Bersila. Bersila elok. Ataupun kalau penat, kita boleh letakkan tangan kita kat sebelah belakang. Masih boleh lagi. Kan. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita duduk, tuan-tuan, ketika duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, kita tongkat tangan kita yang kiri ni macam tu ke belakang. Boleh ya, faham ya? Maknanya kita duduk dalam keadaan tahiyat awal atau tahiyat akhir, tapi tangan kiri ni menongkat ke belakang. Macam tu. Itu memang dilarang. Dan sehingga sampai kata ulama, haram hukumnya. Satu. Yang kedua, ketika bersandar pun Rasulullah SAW larang kalau kita bersandar sengit ke sebelah kiri. Sambil makan pula tu, haram hukumnya kerana dia mencontohi pemuka-pemuka orang Yahudi. Hadis sahih semua. Cuma saya nak baca hadis panjang, tuan-tuan. Jadi saya cerita, duduknya boleh bersila. Kalau penat boleh macam tu. Kalau nak bersandar boleh. Itu sebabnya masjid-masjid di Saudi, tuan-tuan, saya cerita di Saudi dah, tuan-tuan, sebab saya di sana, tuan-tuan ya. Hingga kan di tempat lain pun negara Arab, saf yang ke-5 atau ke-10 diletakkan arikah, diletakkan kursi panjang yang orang duduk tapi dia bersandar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar dalam masjid. Kalau di tiang, tuan haji bersandar tu macam itulah. Bersandar. Maknanya bersandar ni dibolehkan. So Masjid Makmuriah kalau nak buat tempat bersandar, buatlah.
Saf yang ke-10 banyak pula yang bersandar. Tak apa, dia bersandar, dia tak, kalau duduk dalam masjid bersandar, dia tak berangan-angan, dia ingat Tuhan, tak apa. Jadi kebanyakan masjid di Saudi, saf yang ke-10, bukan masjid haram tuan-tuan, bukan masjid Nabawi, di masjid-masjid yang luar tuan-tuan, saf yang ke-10 yang ni memang disediakan panjang tuan-tuan untuk. Kalau di Syria tuan-tuan, disediakan juga tempat yang begitu, dan disediakan juga satu sudut khas untuk orang-orang yang tak berupaya tadi tuan-tuan bersandar, dan disediakan juga tempat yang khas untuk orang-orang yang pakai kerusi sembahyang. Tapi sayanglah tuan-tuan, kat Syria sembahyang dulu tuan-tuan sampai ke belakang. Takkan kita tinggalkan sahabat kita kat belakang duduk kerusi, Allah kesian dia. Macam saya tuan-tuan ya, nampak sangat OKU-nya. Kan? Boleh masuklah kat sini. Tak apa. Itu contohnya. Okey. Contoh yang kedua, duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Contoh yang kedua yang dibolehkan. Ini semua ada hadis tuan-tuan ya. Saya nak sebut nanti panjang tuan-tuan, jadi kita ambil yang mana ringkas. Insya-Allah masa akan datang kita buat satu seminar khas cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kita ya. Tak ada orang buat lagi cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara makan banyak, sebab makan ni orang suka. Kan? Makan Rasulullah macam mana orang suka. Cara duduk, tak apa, duduk bantailah mana-mana pun. Yang kedua, duduk al-qurfusa yang disebut oleh hadis tadi. Dia duduk macam ni, tapi dia punya lutut tu naik. Macam tuan tu. Tak apa. Itu sebagai contoh. Dia naik, dia punya peha ni melekat ke badan. Dan Rasulullah SAW lengkung tangan dia satu ketika. Dan satu ketika lagi pernah dalam hadis lain Rasulullah SAW ambil kain, masukkan, dia tak boleh gerak. Kalau bergerak, gedebung jatuh ke belakang. Ikat, maknanya dia macam tu, ikat. Yang ini banyak dibuat oleh sahabat-sahabat kita daripada Yaman. Duduk pun ikut sunnah tuan-tuan. Mula-mula saya pelik, apa pasal tu ikat-ikat, tak faham. Nak marah pun ada. Orang duduk elok-elok, kamu duduk pula pakai ikat pakai kain tuan-tuan. Duduklah, Syekh, isyahadah. Kan. Dia kata, kenapa buat macam ni? Duduklah macam orang lain. Maklis, dia kata apa? Dia cerita hadis. Dia cerita tu, pak cik cerita kepada kita dengan hadis. Kita orang kampung tuan-tuan, kalau saya sendiri kalau tanya macam tuan, kenapa duduk macam tu? Aku rasalah semua. Dia tak ada tuan-tuan, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk. Dia baca hadis yang saya baca tadi tuan-tuan. Maknanya kalau kita duduk macam tu boleh. Duduk macam tu, sama ada kita kepung tangan kita macam tu, ataupun ambil kain pelekat kita tu. Itu. Boleh tuan-tuan. Itu cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok manisnya duduk tuan-tuan. Kan? Jadi kalau orang kata kita apa duduk ni tak ikut adat, bahaya sebab tak tahu. Tapi jangan marah. Panggil dia, cakap elok-elok. Itulah masa ustaz ngajar tak nak datang. Subuh membuta je macam gajah. Sudah. Buat apa marah? Tenang. Yang gajah tuan-tuan. Kenapa tiba-tiba tak bangun subuh kena gajah pula tuan? Sian gajah tuan. Okey. Itu duduk yang dipanggil duduk apa dia tuan? Qurfusa. Duduk yang begitu. Sama ada kita nak pegang kaki kita boleh, tak pegang pun tak boleh, ataupun ambil kain. Boleh belaka. Okey. Duduk bertenggung. Kan? Tahu kan duduk bertenggung kan? Maknanya kita duduk tu di atas tapak kaki kita, punggung tidak kena kepada bumi. Bertenggung. Ada beberapa keadaan yang dibolehkan, ada beberapa keadaan. Pernah Rasulullah buat ketika mana Rasulullah makan kurma, Rasulullah bertenggung, tidak duduk. Sebab apa? Tempat itu tidak mengizinkan Rasulullah bertenggung dan makan kurma. Dan pernah sahabat-sahabat bertenggung dalam masjid ketika berkhutbah. Bayangkan khatib berkhutbah, ittaqullah, dia bertenggung. Tuan-tuan cuba bayangkan. Yang tu Rasulullah cuit. Engkau ni buang tebiat ke? Dia kata, kamu pun buat ya Rasulullah. Aku buat masa tertentu. Kamu tenggung semua tempat ni macam. Kita kalau Melayu bertenggung ni tuan-tuan, something wrong kan? Boleh dalam keadaan tertentu. Dalam masjid pun dia bertenggung juga macam tu. Okey, dalam bab bertenggung ni juga tuan-tuan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan bertenggung. Hadis yang sahih tuan-tuan, jangan bertenggung seperti tenggungan syaitan. Tenggung syaitan macam mana tuan-tuan? Dia duduk bertenggung macam tu, dan dia letak tangan dia di sebelah kanan dan kiri.
Itu tenggungan syaitan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haram hukumnya. Dan siapa-siapa nak sembahyang, itu salah satu di antara larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernah berlaku sahabat sembahyang, ketika nak bangun dia bertenggung dan tolak. Kalau kita tuan-tuan terajang lah, "Uih, apa ni? Syaitan." Rasulullah tak, dah habis sembahyang. Assalamualaikum. Ada masalah sikit boleh cakap. Rasulullah, tengok. Apa dia, wahai Rasulullah? Lain kali jangan buat macam tu lah, dia kata. Ketika kamu nak bangun, kamu tolak tu, kan, bertenggung dan kamu tolak tangan tu. Kenapa? Itu merupakan cara syaitan duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya tuan-tuan. So, semua gambar ni ada tuan-tuan, pasti tak boleh shoot, insya-Allah tuan-tuan. Kalau tapi senanglah ni. Bertenggung ni semua orang tahu tuan-tuan ya. Jadi jangan letak tangan begitu. Yang kedua, kalau nak duduk tuan-tuan, jangan duduk dia punya punggung macam mana tuan-tuan nak buat ya? Kaki kanan kiri, punggung dia macam tu. Macam mana? Dia duduk tapi kaki dia melipat ke belakang kanan kiri. Bukan duduk di atas kaki. Kan kita bila duduk tahiyat awal tu kan duduk atas kaki. Ni tak. Kaki kanan kiri dilepahkan ke situ, punggung dia melekat ke lantai. Boleh ya? Boleh faham kan? Itu merupakan kata Rasulullah duduknya haiwan-haiwan yang ganas. So nak jadi singa boleh duduknya tu. Berlaku benda tu semua bila? Bila dalam sembahyang. Kalau nak duduk boleh, tapi jangan yang dikangkangkan dia punya, dilepahkan yang duduk tu. Dirapatkan dan duduk di atas kaki tu boleh. Itu memang ada ya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Kan? Yang lain duduk macam tu kan, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bab apa kita cerita tuan-tuan? Baru bab duduk tu. Ini belum cerita bab diri, belum cerita bab tidur. Banyak lagi tuan-tuan. Kan? Maknanya kena buat seminar sehari lah. Kuliah subuh tak cukup. Baru baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Jadi kita ulang tuan-tuan, bab duduk ni tadi, jangan pertama boleh duduk tadi, duduk macam biasa kita duduk macam ni. Yang kedua, duduk al-qurfusa ni, duduk yang perut paha kita melekat di dada, sama ada kita macam tu ataupun tidak, ataupun kita ambil kain lipat boleh. Yang kedua, bertenggung tuan-tuan dalam keadaan tertentu. Kalau tak buat lagi bagus. Pernah berlaku, bukan tak pernah berlaku, Rasulullah pernah buat, tapi jarang-jarang. Yang ketiga tuan-tuan, kalau satu lagi saya tinggal tuan-tuan. Ketika kita duduk makan, Rasulullah suka duduk makan dalam keadaan tahiyat awal. Ataupun Rasulullah naikkan satu kaki sebelah kanan, melekat ke sebelah perut. Macam kita makan kat talam tu lah tuan-tuan. Macam tu. Itu salah satu di antaranya. Dari segi saintifiknya kita cerita kemudian tuan-tuan. Panjang sangat nak ulas tu. Kalau orang makan macam tu, confirm dia tak makan dua pinggan. Kan? Kalau dia makan dua pinggan, maknanya teruk tu dah ganas sangat tu. Kan? Sebab perut dia memang terlipat tuan-tuan. Tengok Rasulullah makan tuan-tuan. Kita kalau makan macam tu, apa makan macam tu, tak ada adab. Sudah. Siapa yang tak ada adab sebenarnya? So hari ni tuan-tuan, sunnah dia apa? Duduk lapik sebelah kiri, duduk punggung atas kaki, perut kaki sebelah kiri, dan kaki kanan naikkan ke atas. Dia akan bungkuk macam tu. Kalau orang bungkuk macam tu, confirm. Jangan tuang dalam 5 talam itu satu kontena nasi tuan-tuan. Tak habis dia. Kan? Sikit-sikit dia minta, baru kita suakan kepada dia. Boleh tuan-tuan ya? Saya ingat cukup setakat tu tuan-tuan. Saya sebenarnya ada 2-3 hadis lagi, tapi masa takut tuan-tuan ni pula, insya-Allah. Cuma kalau boleh diberi peluang kita buat betul-betul tuan-tuan, panggil orang lain pun tak apa, buat benda ni supaya kita tahu. Pasal kita cerita pasal bab sunnah tadi tuan-tuan ya, cara duduk kita dah habis. Insya-Allah. Yang saya cerita tadi pasal tutup kepala tuan-tuan, di sini saya sebut dalam baju besi Rasulullah dulu kan. Tak apa saya sebut secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup kepala. Dia pakai kolan suah. Kolan suah ni macam kopiah ni. Rasulullah pakai kopiah yang lembut tuan-tuan, dan kadang-kadang dia pakai yang agak keras, tapi kebanyakan semua lembut. Tujuannya tutup kepala. Dan banyak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil gutrah yang dipakai itu sebagai selendang, ditutupkan di kepala. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW belitkan dia macam serban ketika nak sembahyang. Kita maknanya pakai lagi ni kopiah ni, lilit lagi pula serban, lagi cantik, tak jadi masalah.
Dan saya baca di tuan-tuan hadis tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pakai, kalau kopiah yang keras tu yang meluncup naik ke atas. Kan. Ada tujuan tuan-tuan, bukan sekat luncup-luncup macam tu, buat tanduk orang, tak. Supaya ada pengudaraan di kepala. Kepala ni penting sebab kita kena udarakan dia tuan-tuan. Nanti kalau kita ikat sangat, dia akan jadi, lama-lama dia akan jadi pening kepala. Boleh tuan-tuan ya? Okay, insya-Allah. Kan? Apa-apa pun tuan-tuan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga meletakkan kita di tempatnya yang terbaik bila kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada kesalahan dan kesilapan yang kebesaran saya sebagai manusia biasa. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan, bolehlah SMS saya ataupun telefon. Kan, ataupun banyak lagi ustaz kat sini berselesaikan insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.